Salah satu inisiatif penting yang sedang dilaksanakan ialah konsep digitalisasi menyeluruh selari dengan dasar pelancongan negara ataupun DPN 2020-2030. Pelancaran laman interaktif digital brochures pada hari ini amat bertepatan pada masanya. Berbeza dengan versi e-brochure sebelum ini, interaktif digital brochures merupakan suatu langkah penjenamaan semula kepada Risalah Digital Tourism Malaysia. Risalah pelancongan digital ini dapat diakses di laman microsite ebrochures.malaysia.travel. Reka bentuk laman ini bersifat mobile responsive dengan ciri multi-screen compatibility yang bermakna ia mudah diakses melalui pelbagai peranti mudah alih seperti telefon bimbit, tablet atau komputer riba. Selain itu, ia juga menggabungkan pelbagai elemen multimedia seperti teks audio, grafik, animasi dan video untuk penyampaian maklumat secara berkesan. Malah laman ini turut dilengkapi dengan option share yang membolehkan kandungan risalah tersebut dikongsi lebih mudah melalui pelbagai aplikasi lain seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan juga email. Ingin saya menjemput semua rakyat Malaysia untuk melayari laman interaktif digital brochures ini serta mengambil peluang merancang percutian bersama seisi keluarga dalam masa yang terdekat atau pada masa depan apabila SOP semasa membenarkan aktiviti pelancongan. Malaysia indah anugerah warisan, destinasi terunggul jadi kebanggaan. Laman interaktif digital brochures kita lancarkan untuk kemudahan rancang percutian. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan rasa sukacitanya merasmikan majlis pelancaran interaktif digital brochures Tourism Malaysia. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis pelancaran interaktif digital brochure Tourism Malaysia. Jadi seperti mana semua sedia maklum, sebelum ni di zaman 70-an kita menghasilkan maklumat dalam bentuk hard copy untuk pelawat dalam dan luar negeri. Kita biasa pegang maklumat tu dengan tangan kan. Jadi sejak datangnya internet, kita mula mengorak langkah mengeluarkan e-brochure dalam bentuk PDF lah. Orang boleh download dan orang boleh cetak, tapi dia tak boleh ubah-ubah. Jadi sekarang ni dalam era digitalization, kita perlu fikirkan macam mana nak menambah baik e-brochure ni. Oleh demikian, kita berusaha secara dalaman ni tanpa ada bantuan mana-mana pihak ketiga. Kita tak pakai mana-mana bantuan pihak ketiga. Pegawai kita sendiri dapat menghasilkan interaktif digital brochure, di mana dalam website Tourism Malaysia kita ada dua website. Satu website corporate, tourism.gov.my, dan satu lagi tourism website untuk pengguna, consumer, malaysia.travel. Website kita ni sejak diadakan lebih daripada 15 tahun, lebih daripada 29 juta pengunjung dah melawat. Jadi dalam website malaysia.travel ni ada e-brochure, ada 35 tajuk e-brochure. Dan kita upgradekan hanya buat masa ni 5 brochure saja. 5 brochure ni yang di-upgrade, yang mendapat banyak lawatan-lawatan. Very popular, malaysia.travel, Adventure, Island Beaches, Kuala Lumpur, Langkawi tadi seperti yang ditunjuk tadi kan. So, apa perbezaannya dalam interaktif e-brochure ni? Pelawat ataupun pengguna akan dapat maklumat dengan masa yang paling cepat sekali, dan juga berpeluang. Perbezaannya ialah boleh berkongsi dengan maklumat yang ada di dalam microsite ini melalui social media seperti Facebook, Twitter, email pun boleh, dan juga yang paling penting sekarang ni banyak orang guna WhatsApp.
Jadi contohnya kalau ada pelawat asing yang berada di luar negara, contohnya seperti yang ditunjukkan tadi kan, dia berada katakanlah di mana-mana saja, dia boleh melawat microsite ni dan dia terus klik kepada bar untuk ikon interactive digital brochure, dan dia boleh browse through 5 topik risalah tadi yang telah kita tunjuk tadi, dan dipilihlah apa maklumat yang dia nak cari. Dan bukan saja dia boleh berkongsi, dia akan bawa kepada Google Map, instantly kepada Google Map, tak payah dia keluar masuk kepada Google Map, dan daripada situ dia boleh dapat berbagai jenis maklumat, tempat tinggal yang berdekatan. Contohnya kalau Kuala Lumpur, dia klik Kuala Lumpur, dia nak pergi ke Matic Jalan Ampang contohnya kan, so dia boleh klik apa yang ada dekat Matic Jalan Ampang ni, hotel apa ada, kedai makan apa yang ada, malah kedai kopi apa benda yang ada pun boleh, apa tarikan lain yang ada sekeliling, apa penginapan yang ada dan sebagainya. Dan kalau dia berada di luar negeri pun, tiket penerbangan, harga tiket penerbangan yang terkini pun ada juga. Jadi ini kita menyahut apa yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri beberapa bulan yang lalu dalam Dasar Pelancongan Negara, iaitu mengorak langkah untuk digitalisation. Jadi saya harap dengan apa yang kita buat ni dapat merangsangkan lagi pemain-pemain industri kita, terutama di peringkat kerajaan negeri dan juga di peringkat penggiat industri. Gunakanlah kemudahan yang kita ada sediakan ni, interactive digital brochure ni, dalam microsite kita Malaysia.travel. Saya menjemput pihak kerajaan negeri, pejabat pelancongan kerajaan negeri, pemain-pemain industri untuk berkongsi produk-produk, maklumat-maklumat yang mereka ada, supaya boleh diletak masuk dalam microsite ini. Dan insya-Allah dari semasa ke semasa kita akan tambah lagi tajuk-tajuk seperti golfing, underwater diving contohnya, homestay dan sebagainya. Dan saya harap para pengguna boleh mencuba selepas pelancaran ni dah boleh terus masuk dalam Malaysia.travel dan terus pergi ke microsite interactive digital brochure ni. Melalui brochure ni boleh terus buat tempahan tak macam ala-ala Agoda macam ni? Buat masa ni belum buat masa ni, kalau dia pergi ke Google Map tu, ada maklumat tu dia boleh dapat, dia boleh buat tempahan juga situ. Ada juga macam tadi ada harga tiket kapal terbang semua kan. So dia akan tahu siapa yang menawarkan harga tiket kapal terbang ni. Apabila BN telah melancarkan untuk pelancongan digital, sebab semua menggunakan internet, tapi kita sedia faham bahawa Malaysia ni internetnya agak kurang. So bagaimana pihak tourism sendiri untuk mengatasi masalah ini dengan menaik tarafkan digital, infrastruktur digital itu, internet itu, terutama di pihak luar bandar. Sebab ini ditarget untuk luar bandar ke atau untuk macam mana? Yalah, saya faham soalan tu, saya faham. Kita punya tahap kepantasan downloading internet tu masih lagi boleh diperbaiki. Tetapi dalam masa yang sama, blind spot ni pun saya rasa dah makin kurang. Bila saya cakap pasal pengguna tempatan dan pengguna luar negeri, kalau luar negeri tu tak ada masalah sangat lah. Dalam negara kita ni saya rasa kalau pergi ke mana saja, kemudahan internet tu akan ada. Jadi cuma nak mencari di mana yang mudah. So mungkin pihak-pihak yang berkenaan kan, seperti Kementerian KKKM ke mana yang berkenaan ni, boleh mungkin mengambil apa yang kami buat inisiatif ni sebagai satu penggerak untuk mengadakan lagi kemudahan internet yang lebih pantas untuk para pengguna di negara kita. Bukan saja untuk tujuan pelancongan, tapi untuk macam-macam jenis tujuan pelajaran, perubatan dan apa saja jugalah. Maklum sajalah sekarang ni memang era digital, tak ada internet memang problem. So dah jadi antara DNA keperluan untuk semua warga, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Brochure ni kalau download sekali pun dah boleh dapat kan? Maknanya kita boleh download dan kita simpan teruskan, dia tak perlu download banyak-banyak kali. You tadi dah tengok demo tadi kan. So you klik you klik kepada Malaysia.travel, you scroll down, you nampak microsite digital interactive brochure, dan you klik dalam interactive digital brochure tu, dan ada 5 risalah tadi, topik-topik tadi tu, Malaysia.travel, Island Beaches, Kuala Lumpur, Langkawi, dan you pilih lah. Dalam Malaysia.travel tu ada semua negeri-negeri dan wilayah persekutuan di dalam Malaysia.
dan akan keluar pertama sekali ialah video lah. Video ni semua yang kita dapat daripada, contohnya kalau daripada Sarawak Tourism Board, daripada Selangor, daripada Tourism Selangor. So mereka yang hasilkan video ni. Dan jika mereka ada video-video baru yang mereka hasilkan, boleh dimuat naik menggantikan video yang lama tu. Sebab bila orang, katakanlah orang asing lah duduk luar negeri kan, dia nampak video dia mesti nak tengok apa yang ada dekat Kuala Lumpur ni, apa yang ada menarik dekat negeri ni dan sebagainya. So daripada video tu lebih menarik lagi daripada melihat gambar lah. Kemudian lepas tengok video, dia scroll lagi, ada tarikan-tarikan yang produk pelancongan di negeri-negeri ataupun di bandar tu macam Kuala Lumpur dan Langkawi. Contoh tadi kita tengok Sarawak Cultural Village, contoh kita ambil contoh Sarawak Cultural Village. So dia akan pergi ke dia ada website Sarawak Cultural Village. You dapat maklumat, you klik, you dapat maklumat lagi lebih lanjut tentang Sarawak Cultural Village. Kemudian kalau you nak share, you boleh share pula maklumat tu. Terus you boleh hantar terus, you tengok menariklah gambar ni. Terus you klik WhatsApp, you boleh save nombor telefon mana kawan you yang you nak hantar tu dalam grup mana-mana. Terus kawan you akan dapat. So kalau macam tadi you duduk kat London lah kata kan, you nak share dengan kawan you di tempat kerja lain di London juga, you boleh terus share. Tak payah you cakap dengan dia telefon dia, you go here, you go here, you go there. Jadi immediately maklumat tu dapat cepat.